Baik, bertemu kembali dalam Persona SY. Kita sudah masuk segmen yang last, tapi kali ini bersama dengan tetamu sesuai dengan tajuk kita, keluarga Malaysia. Tapi dia tak ada dekat Malaysia ketika ini. Kita nak terbang jauh ke Australia. Kita akan bersama dengan Puan Ruzatul Zanaria Haji Mat Yusof, bekas atlet negara, dan juga suami beliau Muhammad Roslan Awaluddin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia wajah berseri-seri di kota Melbourne. Saya tak sampai lagi dekat sana. Saya kira dalam pukul 1.30, 1.40, betul? Betul. Ya, betul. Betul. Okey, baik. Puan dan juga Encik Muhammad Roslan, kita nak tanya dulu terlebih dahulu sebelum kita borak panjang ni. Kita nak tahu juga kes COVID dekat Melbourne. Macam mana kalau kita nak compare dengan dekat Malaysia ni? Okey, sekarang di Melbourne kes semasa dalam 200 lebih lah. Tapi kami masih lagi dalam tempoh lockdown. Oh, masih lagi berkurung. Masih lagi. Sudah hari keberapa sebenarnya dalam tempoh berkurung ni? 2 minggu lebih dah. Ya, dekat 3 minggu lebih kurang. Dekat 3 minggu. Okey, lebih kita juga ada di Malaysia. Baik, kita nak bercakap tentang keluarga Malaysia ini. Soalan pertama ni, kalau cakap tentang Malaysia ni, kita nak tanya, bila last balik Malaysia ni? Bila last 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Jadi sebenarnya Puan Nana, kita lebih ringkas panggil Puan Nana kan? Ya. Puan Nana sebenarnya sudah berapa lama duduk di Melbourne? Hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun Okey. dah. Okey. Puan Nana, kita nak bercakap tentang keluarga Malaysia dan kita faham kita pun sudah sambut Hari Kebangsaan ke-64 dan juga akan datang Hari Malaysia. Kita nak tahu dekat Melbourne itu sambutan antara dua keluarga ini yang di Melbourne itu bagaimana sambutan untuk menyemarakkan lagi semangat Malaysia itu walaupun tak ada dekat tanah air tapi berada di negeri orang ini. Alhamdulillah kami kat sini walaupun jauh di Malaysia tapi kami masih ada rakan-rakan yang memang dari Malaysia kat sini. Jadi bila ada some celebration kami akan berkumpul lah. Cuma time lockdown ni tak dapat nak berkumpul. Jadi kami menyambut antara kami je lah. Di dalam rumah. Tapi kita juga difahamkan Encik Roslan orang Sabah dan juga Puan Nana orang Kedah. Selalu kalau orang Kedah ni makanan dia gulai batang pinang tu kan favourite kan? Ya, betul. Macam mana? Batang pisang. Batang pisang. Okey, kalau dah kahwin dengan orang Sabah ni macam mana tu nak cari keserasian makanan tu? Macam mana nak mix and matchkan makanan tu supaya dua-dua boleh terima sebenarnya? Dekat negara luar pula tu. Itulah dia. Macam saya selalunya akan tanya suami saya nak makan apa. Selalunya dia ikut je apa saya nak masak asalkan pedas. Pelik kan, dia suka pedas. Jadi saya senanglah, asalkan pedas sedap bagi dia. Kalau kita tengok Puan Nana juga sebagai bekas atlet, kita tak tahu macam mana boleh terjalinnya bibit-bibit cinta bersama dengan suami ni dan akhirnya menetap di Australia. Panjang cerita dia. Kan? Cerita dia bermula pada tahun 2012 ya. Berjumpa di Serdang. Masa tu saya masih belajar di Universiti Putra Malaysia dengan dia dan dia ajak kahwin, bercinta, kahwin lah. Okey, ini dia antara gambar perkahwinan Puan Nana dan juga suami. Ini majlis berlangsung di Kedah atau di Kuala Lumpur? Di Kedah. Di Kedah. Di Kedah. Jadi ini maintain ni sampai sekarang ni. Itulah dari nak kena seberang laut tu. Okey, kalau daripada segi bila sekarang dah menetap di Australia di Melbourne kan, bila dah ada anak seorang pun anak perempuan kan yang okey. Macam mana Puan Nana dan juga suami didik anak tu dah lah duduk dekat luar negara, lepas tu nak terap mereka untuk ada budaya cintakan negara Malaysia ini sendiri. Macam mana terapkan rasa cinta itu? Bagi saya masih menitik beratkan soal penjagaan adab dan kesopanan kepada anak. Terapkan nilai-nilai murni macam nilai macam ayah kita ajar dulu kepada anak-anak dia kan. Jadi hidup
menghormati sesama, tak kira lah siapa. Ya. Dan kami tak pakai tradisional apa semua, baju tradisional. Dan saya selalu ingatkan anak saya, Rania, kita asal dari negara Malaysia. Sebab dia memang melupa yang dia orang Malaysia. Kadang-kadang. Jadi Puan Nana kalau dengan suami berbual ataupun berconversation dengan anak-anak ni dalam bahasa Melayu sepenuhnya lah, tak campur bahasa putih walaupun duduk dekat Melbourne ni? Malang sekali anak-anak saya, dia memang belajar bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia tak berapa nak faham sangat. Dia pelat lah, boleh lah. Saya masih lagi ajar dia boleh cakap bahasa Melayu, dia faham. Cuma bila bercakap dia akan balas. Dia macam, Rania talk in English. In English just in school. Dia cakap macam tu lah dengan dia. Dia faham. Bolehlah pelat-pelat sikit lah. Jadi Puan Nana, kita tahu Puan Nana sebagai bekas atlet negara. Atlet apa Zahira? Atlet berbasikal ini bukannya satu atlet yang mudah Zahira. Jadi sebelum orang kata dalam menjadi atlet ini, sekarang sudah pun orang kata tak aktif lagi. Sekarang ni apa lagi yang dilakukan Puan Nana sendiri? Macam saya sekarang, dulu saya kemudian selepas saya bersara, saya terjun ke bidang perniagaan. Selepas saya berkahwin dengan suami saya minta izin nak menjalankan menggunakan wang belanja. Sepatutnya kami nak adakan majlis persandingan, tapi saya kata tak payahlah, kita fikir masa depan. Jadi saya gunakan wang belanja tu untuk menggunakan perniagaan. Jadi sekarang ni saya adalah seorang usahawan produk Dolls Cosmetic Skincare di mana viral di Australia dan juga Malaysia. Selain itu, saya juga sepenuh masa sebagai house builder. Saya mereka bangunan rumah di Australia bersama suami saya di Australia ni lah. Dalam masa itu juga kan seorang part-time news editor. Itu saja. Kalau kita lihat Zahira, antara kita paparkan kepada itu antara yang dimuatkan dalam Keratan Akhbar. Mungkin nak tanya Puan Nana lah, perasaan ketika itu membanggakan nama Malaysia dalam bidang atlet ataupun kesukanan, kini dalam bidang kosmetik ataupun perniagaan bukan sahaja beri impak kepada Malaysia, malah tular juga dekat Australia. Apa rasa dah berjaya sampai tahap itu? Alhamdulillah, selama ini memang saya letak dalam diri saya buat apa-apa, buat bersungguh-sungguh. Macam dulu saya bersukan, saya memang target untuk saya wakil Malaysia. Tapi malangnya saya taklah sampai ke peringkat dunia. Cuma saya boleh membanggakan negara di tahap sukan C sahaja dan mendapat peringkat di sana. Kemudian selepas saya bersara, saya rasa macam bila saya jump into business, saya rasa macam kita tak boleh buat ordinary, kita kena buat extraordinary, kita kena buat bagi nampak yang kita mengharumkan nama negara juga. Jadi lepas tu saya sambung belajar ke Australia ni, duduk dengan suami saya pun dapat tawaran kerja kat sini. Jadi dapat idea, apa kita kembangkan produk sedia ada kita dekat Australia ni. Jadi saya sit down dengan orang-orang kat sini, sit down dengan laboratory sini, alchemy sini, macam mana nak kembangkan produk kan. Alhamdulillah kami dapat produk di sini dan sekarang viral. Alhamdulillah. Kami ada kurang 1,000 orang ejen seluruh Malaysia dan Australia. Tapi kalau tadi kita dengarkan Puan Nana ada sebutkan ada menjawat pelbagai jawatan sebagai editor juga di agensi berita di Melbourne, juga sebagai house builder, juga sebagai seorang ibu, seorang isteri. Bagaimana dengan pengurusan masa itu sendiri? Dah lah jauh ni dekat negara orang, tak boleh nak minta tolong ibu bapa kalau perlukan apa-apa ni. Macam kami, alhamdulillah kami punya tempat kerja dekat saja dengan rumah. Jadi suami banyak main perantau. Macam kami akan suami akan pergi hantar anak pergi sekolah. Saya pula akan pantau anak dekat rumah, belajar apa semua. So dari situlah bila saya kerja dan saya menguruskan rumah, jadi rasa macam
ringan apabila suami saya banyak memberi pertolongan. Terima kasih. Pada dia tidak sangat terjauh dari keluarga. Encik Roslan, ini saya nak kaitkan dengan keluarga Malaysia lah. Saya lihat Puan Nana dan juga Encik Roslan ni kahwinnya di dua buah negeri yang berbeza, cara berbeza, budaya berbeza. Mungkin boleh ceritakan sikit kepada kita keunikan bila kahwin dua negeri berbeza ini membesar dan juga melihat keunikan itu. Salah satu keunikan perkahwinan yang tak campur ya. Pertama sekali dari segi uniknya daripada segi adab dan bahasa. Bahasa macam saya bahasa pun dari kaum minoriti di Sabah lah, dan berkahwin dengan orang bahasa pun dah banyak berbeza. Tapi saya banyak belajar bahasa dia belajar sikit bahasa saya, tapi komunikasi kami di rumah kebanyakannya bahasa Kuala Lumpur lah, KL, slang dia. Kadang-kadang bila saya cakap utara kat dia pun gelakkan saya. Bila dia cakap Sabah ya, jadi macam itulah. Jadi sangat unik bagi saya. Dia kena belajar dari makanan juga ya. Macam Puan Nana sendiri, macam mana belajar budaya orang di Sabah ni pula? Saya dulu kan, mula saya dapat tahu dia adalah dari suku kaum Iranun, minoriti di Sabah. Tanya dia macam mana, bahasa dia, logat dia. Sekali dia cakap, saya tak faham langsung. Jadi saya bahasa Iranun ni daripada anak buah saya tahu yang berumur 7 tahun. Satu. Dia ajar saya, kino, itu semua bahasa Iranun tau. Sangat unik. Nak belajar, saya nak belajar. Dan husband saya dengan effort saya tu nak belajar bahasa dia. Tapi pakaian Iran ni, pakaian tradisinya sangat cantik ya. Puan Nana dan juga Cik Roslan, ucapan kepada rakyat Malaysia yang menonton kita hari ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia tidak lama lagi nanti. Bagi saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh Malaysia, kepada sahabat-sahabat saya, kepada keluarga saya, kepada sesiapa sahaja yang mengenali saya. Saya ucapkan selamat Hari Malaysia dan semoga maju jaya. Puan Nana, ucapannya untuk mereka di Malaysia. Saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penduduk di Malaysia. Tak kira dah di Malaysia ataupun di luar negara ke mana yang tengah tengok live ni, selamat Hari Malaysia. Pun kita berada, Malaysia tetap di hati. Itu dia bendera Malaysia berkibar di Melbourne. InsyaAllah nanti kita sampai dan kita akan cari dua individu hebat ini yang berada di Melbourne, Australia. Terima kasih Puan Ruzatul Zanaria Haji Mat Yusof dan juga suami beliau Muhammad Roslan Awaludin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu dia perbualan kami bersama dengan mereka di Melbourne, Australia. Dan kami mohon maaf juga sebabkan jauh tadi kita ada sedikit gangguan. Tak apalah, disebabkan inilah cabaran kita ya dalam musim-musim pandemik, tapi kita akan cuba sampai sebaik untuk sampaikan informasi kepada anda keluarga Malaysia. Suka dia sebab keluarga Malaysia. Dan juga bila kita dah tak lama lagi, beberapa hari saja lagi untuk menyambut Hari Malaysia, kita tetap kena berdiri teguh menang bersama kerana kita belum lagi menang untuk lawan pandemik COVID-19 dan kita juga dalam fasa peralihan. InsyaAllah mungkin dikabarkan daripada MKN juga dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa kita akan beralih ke fasa endemik pada hujung bulan Oktober nanti. InsyaAllah. Dan untuk perkembangan Personal SY, anda boleh ikuti kami di Facebook Personal SY, Instagram Personal SY, Twitter Personal SY, TikTok Personal SY dan YouTube Personal SY. YouTube tu kita akan muat naik pelbagai video-video dan juga kandungan yang berkaitan dengan siaran kita selama minggu. Kita akan kongsikan apa yang menarik, informasi yang menarik dan juga quote-quote yang menarik pun kita akan muatkan di YouTube. Kita akan muatkan di YouTube kita juga. Jadi kepada anda semua yang belum lagi mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19, teruskan daftar diri anda di MySejahtera, dapatkan suntikan vaksin anda. Jangan leka, jangan lalai, terus jaga SOP. Sama-sama kita jaga kita sama kita. Betul, kita
sudah pun melebihi 70% populasi dewasa mendapat vaksin. Jadi kepada anda yang masih belum daftarkan seperti Zahra kata, dan kepada anda teruskan bersama dengan Personal SY untuk minggu-minggu akan datang untuk kita berikan lebih banyak informasi kepada anda. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kerana menonton anda, keluarga kami, keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hafiz Dawson dan saya Zahira Razi. InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda topik-topik yang lebih menarik pada minggu-minggu seterusnya. Keluarga Malaysia, Malaysia prihatin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.